10 tahun terakhir usia kita. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, clear? Suara? Ya, clear. Okay. Okay, jadi terima kasih kepada Masa Sifu Zahid dan juga Masa Sifu Noli dan juga sahabat-sahabat yang berada di dalam talian sekarang ini. Saya Sabri Muhammad sebagai perkenalkan tadi daripada Kuala Terengganu. Okay, baik. Jadi bagaimana keadaan kita pada 10 tahun terakhir pada usia kita? Jadi inilah momen yang sangat penting. Mungkin di saat 10 tahun terakhir kita sudah ada cucu, mungkin kita belum ada cucu, masih dengan anak-anak dan sebagainya. Jadi bagaimana di saat 10 tahun terakhir keadaan kita? Adakah kita ni seorang yang dalam keadaan cergas, boleh beraktiviti macam-macam, boleh hiking, boleh berbasikal, boleh berlari atau sebaliknya? Jadi itulah malam ni sesi kita nak memperlihatkan kepada pendengar-pendengar sekalian supaya kita membuka minda kita bagaimana yang seharusnya perlu yang kita ada di 10 tahun terakhir kita. Macam kuliah subuh pula dah. Aduh. Okey. Jadi kita boleh tonton video ni, sama-sama kita melihat bagaimana keadaan kita. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. Okey. Sudah habis video Dah. Okey, Nampak baik. tak? Slide seterusnya. Nampak. Okey, jadi kita boleh pilih yang tadi yang kita nak berada di sebelah kiri ataupun sebelah kanan kita. Okey. Jadi keadaan kita di saat 10 tahun terakhir itu kita ingin dalam keadaan berada di atas katil, berada di hospital ataupun kita boleh bergembira dengan cucu-cucu, dengan anak-anak, masih lagi boleh bersukan, beraktiviti, apatah lagi boleh pergi ke masjid, tak? Boleh solat berjemaah senantiasa. Jadi kita buat pilihan. Oleh yang demikian, ini yang part penting lah ya. Oleh yang demikian, sebenarnya adakah mencegah lebih baik daripada merawat? Ini persoalan yang sangat penting perlu dijawab oleh semua orang. Tak kira dia tu masih kanak-kanak, dah dewasa ataupun seorang yang dah berusia. Okey, jadi inilah sebenarnya hakikat yang kita perlu terima. Kalau kita merawat, sudah pastilah kita akan melalui proses-proses rawatan yang boleh jadi panjang, yang boleh jadi kosnya tinggi. Jadi oleh yang demikian di sana kita ada cara yang sebenarnya yang kita boleh jalani kehidupan seharian kita supaya kita boleh mengelak sebarang bentuk penyakit-penyakit ataupun keadaan badan kita yang dalam keadaan lemah dan tenat. Okey. Jadi slide berikutnya kita nak tunjukkan kalau gaya hidup kita di sini sistem penampan badan kita. Kalau yang masuk dalam badan kita ni makanan beresid, minuman beresid, racun serangga. Kita bukanlah minum racun serangga. Tapi buah-buahan, sayur-sayuran, okey. Radikal bebas, pelbagai pencemaran. Kalau sekarang ni masya-Allah
macam-macam pencemaran ada kat tempat kita ni. Dan kalau pergi Kuala Lumpur tu, Allahu Akbar, macam-macam benda ada kat sana. Masuk kawasan kilang dan sebagainya. Jadi, kalau benda ni, apa segala faktor-faktor yang berada di sekeliling kita ini termasuk gaya hidup kita, masuk dalam badan kita. Okey, jadi kalau kita ni dalam keadaan kita tidak ada satu cara untuk kita detox, okey, untuk kita detox, untuk kita clearkan balik yang sudah meresap di dalam badan kita ni, yang dah pergi ke organ-organ badan kita, yang dah pergi ke sel kita, dah pergi ke sistem badan kita. Okey, jadi di sana ada cara yang perlu kita lakukan. Boleh jadi kita bersenam, boleh jadi macam-macam cara. Dan antara cara yang terbaik sebenarnya adalah kita minum air yang berkualiti. Minum air yang berkualiti. Jadi ini antara benda yang sangat bagus yang perlu kita amalkan. Kalau selama ni kalau kita makan burger, lepas tu makan teh ais, makan kalau teh beng. Jadi kalau itu yang kita lakukan seharian setiap hari, alamatnya memang kita bukan nak cegah penyakit. Kita cari penyakit. Okey. Jadi bagaimana sebenarnya air yang berkualiti? Okey, jadi berikutnya kita ada 5 isu utama berkenaan air yang kita sering amalkan pada hari ini. Kita ada yang kita selalu amalkan minuman yang berasid. Ini yang paling parah lah. Kalau yang air berkarbonat itu sudah pastilah berasid. Air Pepsi dan sebagainya. Antara lain sebenarnya yang berasid sifat dia, air RO, reverse osmosis. Okay? Apa jua alat penapis air yang menggunakan sistem reverse osmosis, output dia akan menghasilkan air yang berasid. Dan begitu juga air dalam kemasan botol, dalam yang diisi dalam botol. Kalau namanya air minuman reverse osmosis RO, itu adalah minuman yang sifatnya berasid, dan itulah kebanyakan yang sering kita amalkan. Antara lain sebenarnya di dalam air yang kita sering amalkan pada hari ini tak sama dah macam yang lama-lama, macam kita duduk di kawasan kampung, kita duduk di kawasan pergunungan. Saya pernah buat demo di kalau tahu di Terengganu ni kita ada Tasik Kenyal kan. Okay, Malaysia ni Tasik Kenyal ni terkenal lah. Tasik Kenyal ni tempat dia tampung air. Jadi tampung air tidak hidroelektrik, dihasilkan tenaga elektrik hidro. Kalau kira di sana airnya bersih lah kan, air yang tidak ada aktiviti perkilangan dan sebagainya, hanya tampung air saja. Kalau kita kira bersih lah air kat sana, jernih. Rupa-rupanya bila kita pergi ke sana, kita ni pengalaman kita ya, kita buat demo dan kita tanya orang, memang hari ini keadaan orang di sana dia kata memang tak sama, memang tak macam dulu dah. Ada kampung dekat Tasik Kenyal itu macam-macam penyakit. Jadi ini yang sebenarnya air yang kita dapat hari ini, air yang tercemar. Yang dengan laluan air, kilang dan sebagainya itu ada hubungan dia. Kemudian air yang ada yang kita konsum pada hari ini juga mengandungi klorin. Klorin ni sebab itulah klorin ni memang sejenis bahan yang kita tak boleh nak elak lah. Sebab dia adalah satu kaedah untuk dia mengelak sebarang bakteria yang berada di loji air yang disalurkan ke rumah-rumah, ke paip-paip rumah kita. Memang perlu klorin. Klorin itu perlu untuk mengelak bakteria antaranya E. coli dan sebagainya. Cuma klorin ni kalau kita konsum dia air tu bersama klorin, ini yang bermasalah. Sebab tu kalau kita beli ikan tak, ada akuarium kat rumah, kita beli ikan. Kalau kita tak letak ubat anti klorin, apa jadi pada ikan dalam akuarium kita? Mati kan? Jadi oleh kerana itulah, bila kita nak konsum air yang ada di rumah kita, pastikanlah sebaik-baiknya kita guna alat yang boleh buang klorin. Biasanya guna penapis air je lah kan. Jadi antara lain adalah kita menggunakan sistem yang bukan hanya buang klorin, tetapi dia juga boleh menghasilkan pelbagai manfaat yang lain. Nanti kita akan tunjukkan dalam slide berikutnya. Kemudian air yang ada hari ini juga
dia kelompok molekul air ni kasar, besar. Jadi kesan dia menyebabkan bila kita konsum dia, air tak boleh menyerap dengan baik. Kita minum segelas aja air biasa kita minum segelas saja. Tapi bila segelas ni cepat jadi orang kata kenyang, orang Terengganu kata seeh. Seeh bila minum segelas ataupun dah kenyang dah rasa. Sebab apa? Sebab kelompok molekul dia kasar, dia tak menyerap dengan baik. Oleh kerana itulah kalau kita minum air air yang kelompok molekul dia halus, sepertinya Kangen water, dia boleh menyerap dengan baik. Okay. Kemudian botol plastik. Inilah isu yang kita tak boleh nak elak. Global. Dunia mengalami masalah botol plastik yang merosakkan planet kita. Kita tak tahu bila planet ini akan dipenuhi dengan sampah plastik. Dan sekarang pun kalau boleh tengok dekat nota kat bawah tu, kita ada 57 bilion ton botol air plastik yang berada di lautan kita, yang telah menyebabkan 1.1 milion hidupan mati. Mati sebab apa? Mati sebab plastik every year. Itu tak tahulah perkiraan siapa kira tu. Macam mana dia ambil rekod-rekod, tak tahulah. Mari kita tengok apa sebenarnya hakikat yang ada dalam air yang kita amalkan hari ini. Tadi 1 liter tu dia kata ada 10,000 partikel plastik. Itu apa yang kita minum hari ni. Kalau kita minum botol tadi, itulah ibarat dia 10,000 partikel setiap liter. Okey. Sekarang mari kita tengok apa yang menjadi punca keset usus. Ada suara? Saluran darah merupakan sumber kehidupan kerana ia membolehkan darah mengangkut oksigen, nutrien, hormon dan sisa buangan badan sepanjang hayat kita. Jumlah kepanjangan saluran darah secara purata ialah 160,000 kilometer. Kepanjangan ini cukup untuk mengelilingi bumi sebanyak 2.5 kali. Sisa buangan dalam darah seperti lipid darah dan gula darah akan mula berkumpul sekitar usia 20 tahun dan membentuk plak pada dinding saluran darah. Ini mengakibatkan saluran darah menjadi semakin tegang, kurang anjal dan rapuh. Sebahagian plak mungkin akan tertanggal dan membentuk gumpalan darah yang akan mula menyekat saluran darah. Apabila saluran darah semakin sempit, jantung perlu mengepam lebih kuat lantaran meningkatkan tekanan darah. Ini akan merosakkan saluran darah. Jika satu gumpalan darah menghalang aliran darah ke otak, lama-kelamaan sel otak akan mati. Ini mungkin akan menyebabkan strok sekiranya serius. Jika satu gumpalan darah menghalang aliran darah ke jantung, ini mungkin mengakibatkan masalah jantung. Jika anda gagal membaiki gangguan ini dalam masa 3 jam, 90% sel jantung akan kekurangan oksigen dan akhirnya membawa maut. Penyakit kardiovaskular CVD merupakan punca kematian nombor 1 di dunia.
1 daripada 4 kematian di hospital kerajaan disebabkan oleh penyakit jantung atau strok. Bagaimana kita boleh melancarkan peredaran darah yang tidak tersekat? 1. Penggunaan ubat-ubatan seperti penyekat ACE yang mengembangkan saluran darah atau aspirin untuk mencairkan darah. 2. Pembedahan angioplasti. Pakar bedah mengebaskan kulit di kawasan groin. Beliau memasukkan satu tiub pandu melalui saluran darah pada kawasan tersebut dan menggerakkannya ke saluran darah yang tersumbat. Kemudian, satu kateter dengan stent tertutup yang mengelilingi satu belon kempis diletakkan pada tiub pandu lalu dimasukkan ke dalam arteri yang sempit. Setelah posisi ditetapkan, belon tersebut dikembung untuk mengembangkan stent dan memperluas arteri lantas memulihkan aliran darah. Disebabkan stent telah tetap pada tempatnya, belon berkenaan dikempis dan dikeluarkan, meninggalkan stent untuk menyokong arteri supaya terbuka secara tetap. 3. Pembedahan pintasan. Pakar bedah akan membuat suatu insisi dan memotong sternum. Sangkar rusuk digerakkan ke jantung dan pesakit berkenaan tersambung pada satu mesin jantung peparu. Pakar bedah kemudian memotong satu saluran darah yang sihat dari kaki pesakit dan mencantumkan salah satu penghujung saluran darah ini ke arteri. Manakala satu penghujung lagi dijahit ke arteri yang sama di atas kawasan penyumbatan dan ini akan mengalirkan darah di sekitar penyumbatan. Selepas pembedahan, kejutan elektrik yang ringan mungkin digunakan untuk mengejutkan jantung. Okey. Jadi tadi kita tengok orang antara penyakit utama di negara kita ni sebab sakit jantung yang menyebabkan sangkis kematian. Dan tadi juga ada graf diabetes di negara kita. Yang mana diabetes ni antara penyakit Saluran yang darah merupakan biasanya sumber akan dilalui lah. Mari kita tengok graf dia. Okey. Daripada umur 18 ke 19 pun dah ada. Ini yang tak kira usia dah sekarang. Diabetes tak kira usia, bukan kata diabetes ni untuk orang tua saja. Budak-budak dah kena dah. Baru habis SPM pun dah kena. Okey. Dan begitulah bila dah semakin tua, kita semakin terdedah. Ini sebab apa sebenarnya? Sebab apa? Sebab gaya hidup kita daripada awal dulu, daripada usia kita 10 tahun, 15 tahun, kita semakin meningkat. Kita duk makan roti canai, duk minum air teh tarik. Bila malam-malam keluar minum kawan-kawan, minum lagi kopi ais, minum lagi Nescafe. Pergi ke 30 mungkin dah ada 2 anak, dah kena diabetes. Pergi ke umur 50 dah ada cucu, alah pula dah diabetes lah pula dah. Baru nak main cucu. Dan kesannya bila dah kencing manis, dah sering telan ubat, na'udzubillah, dah pergi ke sakit buah pinggang pula. Dah tu buat pula cuci buah pinggang, memang tak habis lah. Jadi ini dia kesan gaya hidup kita yang selama ini. Okey, mari kita tengok yang berikutnya. Jadi bila penyakit yang pelbagai ni yang menghantui masyarakat kita, apa kesan dia? Apa kesan dia? Duit banyak. Kalau tadi ditunjukkan, kalau buat operasi jantung berapa belanja, 25,000, 50,000, kan? Sudah pastilah menyusahkan keluarga. Sudah pastilah juga masa keluarga kena hantar buat dialisis, kena ambil, kan? Jadi banyak menyusahkan ramai orang. Duit pun tak cukup, kena minta dengan mak, minta dengan abang. Itulah akibat dia. Dah siapalah nak jaga anak bila dah duduk terlantar kerja kan. Siapalah nak cari duit untuk keluarga. Okey. Berikutnya. Okey, masalah kesihatan. Jadi ada beberapa faktor ya masalah kesihatan yang berlaku ni. Antara pertama radikal bebas, asid berlebihan, dehidrasi. Okey, apa itu radikal bebas? Okey. Radikal bebas ni antaranya daripada radiasi matahari, UV, pencemaran yang mana ada kilang-kilang pembakaran, banyak perkara lah, exhaust kenderaan, kemudian kehidupan dah jadi stres. Kesan COVID ini orang dah banyak hilang pekerjaan, okey. Kemudian pemakanan kita lah, nutrisi yang kebanyakannya hari ini adalah pemakanan yang sudah banyak proses, makanan ringan, kan. US antara yang terkenal lah dengan fast food. Jadi ini radikal bebas antara penyumbang utama yang mengundang masalah kesihatan, masalah penyakit kronik dalam masyarakat kita pada hari ini.
kita tak sedar benda ni kita tak sedar. Sebab benda tu berlaku di persekitaran kita. Kita nak elak daripada exhaust kenderaan, kita elak daripada asap-asap kilang dan sebagainya. Kita nak elak benda tu dah berada di sekeliling kita. Kita keluar kerja, kita keluar kat traffic light, kita keluar nak pergi office. Lepas tu kita makan. Mana taklah elak. Okay? Jadi berikutnya, macam mana kita nak atasi masalah rezeki bebas ni? Okey, yang pertama, boleh kita guna vitamin, suplemen lah, suplemen kan. Cuma apa suplemen ni? Suplemen yang macam mana? Okey, suplemen ni kebiasaannya kos yang tinggi. Kos yang tinggi mahal lah. Memang saya dah jumpa orang yang jenis suplemen kos dia sebulan saja 2 hingga 3,000 sebulan sahaja, 2 hingga 3,000. Jadi pilihan menggunakan untuk senantiasa konsumsi suplemen ni bagus, bukan kita kata tak bagus, bagus teruskan amalkan. Cuma dia kena ada kos yang tinggi lah. Okey, kos yang tinggi. Baik, jadi dia bukan pilihan utama sebenarnya. Okey. Yang kedua, sayur-sayuran. Okey, sayur-sayuran sahaja kita cara mungkin boleh jadi ada orang berpandangan makan sayur je, makan sawi, makan apa. Terimalah hakikat. Terimalah hakikat yang kita pergi tengok pasar raya. Cantiknya sawi kan. Sawi, buah-buahan segar-segar. Terimalah hakikat buah-buahan ni sudah dicemari dengan pelbagai bahan kimia. Okey, jadi serangga tak berani nak hinggap kat buah-buahan. Ini yang kita tengok buah ni segar, cantik, menarik, tertarik. Tapi sebenarnya dia dipenuhi dengan bahan kimia. Kerana apa jua hasil yang masuk pasar raya hari ni adalah secara komersial. Jadi nak komersial ni tak boleh lari dah daripada cara menanam menggunakan bahan kimia untuk mengelak pada serangan serangga. Itu dia. Jadi makan sayuran saja bukan pilihan utama. Baik. Ini yang kita nak tunjuk. Yang kita nak bagi tahu ni. Jadi sayur makan, apa tadi? Suplemen makan. Cuma antara pilihan yang tepat sebenarnya lagi untuk kita tambahkan kesihatan kita, untuk kita untuk tadi air tak boleh, air apa tadi? Pencemaran tak boleh nak elak. Air yang tercemar tak boleh nak elak. Okey, macam-macam benda lah tak boleh elak, tapi kita kena ada cara dia. Jadi kita minumlah minuman antaranya air alkali berayon. Ingat bukan air alkali saja tau. Mestilah air alkali itu diikuti berayon. Kalau ikut nama saintifik air alkali ni, air yang Kangen water produce ni dipanggil electrolyzed reduced water. Okey. Kenapa air ni berayon? Nanti kita akan cerita dalam lebih detail lagi kerana di dalam mesin ni dia ada sistem ionizer. Macam mana boleh berlaku sistem ionizer? Kerana di sana ada plate-plate yang berada dalam mesin ni yang menghasilkan ion negatif, ion positif. Itu detail lah nanti. Jadi ini antara pilihan yang terbaik untuk kita atasi punca masalah tadi. Okey. Kemudian kita nak tunjuk mana siapa jaga. Okey. Ini dia. Orang yang memperakui. Okey, orang yang memperakui Kangen water. Kita pelajar tadi. Okey. Masalah kesihatan cara yang kedua adalah mengenai asid yang berlebihan. Okey, ini punca kedua yang kita nak tunjuk. Jadi setiap hari kebiasaannya kita mengamalkan makanan berasid. Jangan nak bohong lah. Jangan nak bohong. Kita banyak amalkan benda berasid. Jadi benda hari ni susah kan kita nak elak lah. Benda apa? Benda kita makan sate, kita makan nasi ayam goreng, kita makan McDonald, apa benda fast food yang ada hari ni. Kebanyakan mostly adalah berasid. Orang kata makan sayur. Sayur satu isu tadi kan, sayur. Dia kata sayur alkali. Tapi ada satu isu dia. Isu dia adalah sayur yang ada, buah-buahan yang ada bahan kimia. Okey, ada bahan kimia, pesticide, racun serangga. Jadi kalau kita nak sihat, amallah benda alkali. Tapi alkali macam mana? Alkali kalau ada sayur, kalau kita ada mesin Kangen, kita boleh bersihkan dia dengan air Kangen untuk kita buang dia punya asid. Okey, jadi ini punca kedua yang kita hari ini payah nak elak untuk memberi kesan yang kesihatan pada kita. Oleh kerana itulah orang US antara tertinggi. Okey, ini antara benda yang alkali dan makanan yang berasid. Bila asid, terpastilah akan
memberikan masalah kesihatan pada kita. Okey, berikutnya punca yang berikutnya yang kita nak tunjukkan pada sahabat-sahabat sekalian. Okey, ini doktor yang mengatakan mengenai kesan kita pada badan kita. Dia kata apa? Setiap penyakit berpunca dari satu keadaan yang sama, iaitu kadar asid yang tinggi dalam badan. Jadi kunci utama dia asid yang tinggi. Itu dia sahabat-sahabat. Dah berapa tahun dah ya kita makan benda yang sentiasa berasid. Ini kata Dr. Theodore Marudi, alkaline or die. Itu dia. Bukan kita kata, itu doktor yang kata. Okey, masalah kesihatan yang ketiga menjadi punca, dehidrasi. Apa tu dehidrasi? Mari kita tunjuk. Jadi ada dah ini ketiga. Okey. Mana? Okey. Jadi dehidrasi ni yang menjadi kebiasaan kepada kita, kita akan lalui proses dehidrasi. Memang kita tak boleh nak elak dan kita akan lalui benda ni. Okey. Sekejap. Okey, dehidrasi. Slide berikutnya. Okey. Oleh demikian, apa yang lebih penting kepada kita? Yang lebih penting macam mana? Kita nak makanan yang sihat ataupun minuman yang berkualiti. Jadi buatlah pilihan supaya kita boleh selamat lebih awal kalau kita nak elak masalah penyakit yang ada yang kita tak boleh nak elak tadi. Saya minum air dulu, rasa dahaga pula ya. Okey. Tadi gejala umum dehidrasi. Kita tunjuk sikit. Okey. Biasanya dehidrasi ni, apa kesan dia? Kita rasa resah, bimbang, kita jadi susah nak buang air, kita jadi sembelit, dia akan ganggu pencernaan badan kita, darah pun jadi tinggi, tekanan darah tinggi, jadi sakit lutut, dah longgar dah lutut ni, tak macam muda-muda dulu, kolesterol pun dah mula menyerang, ketidakseimbangan asid alkali, masalah kulit, jadi kulit yang bermasalah lah ya. Jadi ini yang biasanya lah orang akan hadapi bila kita mengalami dehidrasi. Okay, next slide. Ini kata-kata Dr. Beckman. Memang saya pegang sangat kata-kata ni. Kita panggil, saya mudah dia panggil Dr. Beckman. Dr. Feridun Beckman Gelik. Dia kata apa? Anda tidak sakit, anda hanya haus. You are not sick. Dia kata. Jadi kita ni hanya haus. Jangan ubati kehausan dengan ubat-ubatan. Ingat tu, kata-kata ni nampak senang saja, ringkas saja, tapi sangat penting. Orang ingat badan kita ni hanya kita cuba cari ubat-ubat saja. Tapi dia lupa sebenarnya 70% badan dia ni adalah air. Daripada hujung rambut, kepala, sel mata sehinggalah ke hujung kaki adalah air. Jadi dia hanya kurang air yang berkualiti saja. Memang saya ada pengalaman, saya bawa orang pergi umrah tahun 2019 yang saya buat umrah last hari tu. Saya ada seorang ahli jemaah ni. Dia kata, minta maaf lah Ustaz, tak boleh nak pergi masjid. Dia kata, apa pula ni? Gastrik lah, kita kata. Gastrik ni, sinilah ubat dia. Air zam-zam. Pergi masjid, minum air banyak-banyak. Okey, dia pun minum kencing. Sehari tu dia minum kencing. Jumpa kita balik. Dia kata apa? Ustaz, segar dah, sihat dah. Itu dia.
Jadi kita ni sebenarnya antara faktor yang sebenarnya bermasalah adalah air yang terkandung dalam badan kita ni, air yang tak bagus. Itu dia. Kalau kita minum air bagus, insya-Allah. Kalau kita ada air Zam-Zam, minumlah air Zam-Zam hari-hari. Masalahnya nak cari kat mana air Zam-Zam hari ni banyak-banyak, hari-hari nak minum 4 liter, 4 liter, 4 liter. Mana ada. Kerajaan marah jual air Zam-Zam. Okey, next. Okey. Kata Dr. William Kelly Aiden, buku ni saya tak baca lagi, tapi tak apa. Air alkali daripada mesin water ionized telah menjadi kemajuan terpenting dalam pengelolaan kesihatan sejak penemuan penicillin oleh Alexander Fleming. Ini kita tak kata, doktor kata. Itu yang penting. Jadi kami ni tak kata, hanya tahu bercerita kebaikan, tapi yang memperakui bukan kami, bukan kita. Tapi yang memperakuinya adalah seorang yang berada di dalam bidang kesihatan, yang bergelumang dengan dunia kesihatan. Jadi mereka memperakui. Okey, next. Ini Queen Elizabeth Obama, kardiologis. Dr. Obama ni, doktor kepada Obama, bekas presiden. Dia pun memperakui kebaikan air alkali. Okey, next. Apabila ditanya tentang satu cara untuk memiliki kesihatan yang baik, jawapannya mudah. Mulakan dengan meminum ionized alkaline water. Robert Oyong, apa tu? MSDIC PhD. Doktor lagi. Okey, dia kalam buku, dia PH Medical. Okey, next. Ini yang sangat penting oleh kerana energi ini daripada Jepun. Ini persatuan doktor-doktor di Jepun. Okey. Yang mana dianggotai seramai 8,000 orang pakar perubatan. Dan doktor ini mengesyorkan air Kangen sebagai air minuman terbaik untuk tubuh badan. Ini ada sijil. Ada sijil. Sijil yang memperakui. Jadi persatuan ni mengeluarkan sijil memperakui tentang kebaikan Kangen water. Jadi bukan kita, persatuan tu. Bukan mudah tu. Saya dah fahamkan persatuan ni untuk melepasi, dia ada buat beberapa tahap ujian-ujian dia, mengambil masa beberapa tahun untuk mengeluarkan perakuan ini. Next. Jadi oleh yang demikian, menghindari dehidrasi, minum air berkualiti dengan baik. Jadi 1 liter bagi setiap 20 kilo berat badan. Manakala orang yang hilang 22 hingga 30% daripada air daripada badan dia boleh menyebabkan koma, mati bahkan. Jadi minumlah air yang berkualiti dengan banyak, tapi banyak macam mana tu? Pastikan air itu berkualiti, bukan air RO, bukan air berasid, bukan air air gas dan sebagainya. Okey. Jadi inilah penting bagi memelihara kesihatan kita, nak bersama keluarga, nak bersama anak-anak, cucu, nak bersama rakan-rakan, boleh main futsal lagi, 50 boleh main futsal lagi, 60 boleh pergi hiking lagi. Inilah masa bila dah pencen nak buat aktiviti macam-macam. Dah 60 dah, tapi boleh pergi hiking, cergas lagi. Kenapa? Dia dah jaga lama dah. Bukan baru nak jaga, tapi lama dah, bukan tunggu 10 tahun terakhir, tapi lama dah. Sejak bila? 20 tahun dulu. Sejak bila berusia remaja dulu, 15 tahun dah mula amalkan. Okey, oleh kerana itulah jagalah kesihatan dengan baik, buatlah pilihan yang terbaik, pastikan pilihan kita tu boleh memberi jaminan pada kita, pada keluarga kita, pada anak-anak, tak peningkan keluarga, tak peningkan anak-anak bila kita mengalami masalah kesihatan. Okey. Change your water, change your life. Terima kasih Cikgu Ustaz Sabri. Masya Allah. Penerangan yang panjang lebar tentang apa yang berlaku kepada diri kita pada setakat pada ketika ini.
di part-part terakhir tu dinyatakan tentang hydration, oxidation apa yang berlaku, apa lagi, acid stress dan sebagainya, dan dinyatakan di dalam Kangen Water. Kenapa Kangen Water tu bagus? Jadi hari ini kita sambung terus dengan sesi yang kedua untuk mengetahui serba ringkas tentang apa itu sebenarnya Kangen Water. Untuk kenal Kangen Water ni, cara terbaik dia ialah dengan melihat demonstrasi. Dia tidak boleh diterangkan dengan perkataan. Dia kena tengok demonstrasi tu, baru kita faham kenapa Kangen Water tu berbeza dengan air-air yang telah disebutkan tadi. Kita tengok apa Kangen Water tu. Kangen Water mana video? Okey, kita tengok video ni. Video ni berdurasi lebih kurang 13 minit. Very short video yang dibuat oleh Senior Civil F1. Kita akan play video Senior Civil F1 pada malam ini. Syukran Ustaz. Yes. Mana video saya? Okey, ni dia. Okey, boleh nampak? Okey, good. Hai, saya Edwan. Hari ini saya akan share apa yang diorang cerita sangat pasal Kangen Water. So, hari ini saya akan share 3 property yang membezakan air Kangen dengan air-air yang lain yang kita minum. 3 property ni yang membezakan, satu ialah ORP ataupun antioksidan, satu lagi microclustering, and satu lagi ialah alkalinity. So, untuk ORP ataupun antioksidan ni, saya dapat banyak pertanyaan mengenai anti-aging. Okey, penuaan tidak boleh stop, tapi boleh dislowkan. Bergantung kepada apa yang kita letak dalam badan kita melalui pemakanan ataupun minuman. So, kita boleh tengok beza kan dengan kawan-kawan kita pada umur yang sama, ada yang lagi nampak lagi tua ataupun ada seorang lagi yang nampak lagi muda. Sebabnya, apa yang diletak dalam badan dia yang membezakan rupa paras orang tu. Kalau kita letak benda yang buruk, kita akan lagi cepat tua, ataupun kalau kita makan benda-benda yang anti-aging, kita akan kekal ataupun penuaan kita akan slow. So, untuk 3 jenis air ini, saya ada buat test dengan ORP meter ni. So, daripada ORP meter ni kita boleh tahu jika bacaannya positif, maknanya air itu akan menyebabkan badan kita tu oksida atau akan mempercepatkan penuaan. Kalau air itu, kalau bacaan ini menunjukkan negatif, maknanya dia ada ciri-ciri antioksidan, iaitu boleh melambatkan penuaan. First sekali, saya nak share dengan air soda. Berapa bacaan ORP meter ni? Positif 300.5. Bagaimana pula dengan air RO? Positif 300. Maknanya kedua air ini akan mempercepatkan penuaan anda. Kita test pula dengan air Kangen. Wow, negatif 500. Macam mana? Anda nak minum air yang cepatkan penuaan anda ataupun minum air yang boleh mengekalkan keremajaan anda? Kalau kita perasan, Hollywood aktor di US tak tua-tua. Kalau kita tengok macam Kevin Hart, macam kita tengok macam Keanu Reeves, tak tua-tua kan? Sampai sekarang berlakon lagi. Maknanya daripada sequel yang first sampai keempat, umurnya macam sama. Macam mana dia orang buat? Dia orang amalkan makanan, minuman yang ada antioksidan, yang memperlahankan penuaan mereka. Okey, ciri yang kedua ialah alkalinity. Okey, kita tahu makanan kita, minuman kita ada yang alkaline, ada yang acidic. Bila kita tengok carta, kita tahu acidic ni boleh menyebabkan penyakit. Yang alkaline menyihatkan. So, apa makanan alkaline, apa makanan yang acidic? Simple. Kalau kita tengok yang alkali hanyalah
sayur, buah, seed, itu semua alkali. Bagaimana pula dengan acidic food? Semuanya acidic food. Ayam kita, nasi goreng kita, sup, papadum, semuanya acidic food. So apa benda yang kita makan hari ni, tengah hari ni, yang acidic ni akan menyebabkan kita sakit. So macam mana nak counter balik? Kita makan benda-benda yang alkali. Okey. Untuk test 3 jenis air ni yang biasa orang minum, air soda, air RO dan air Kangen. Beza 3 jenis orang. So, air soda ni warnanya orange. Maknanya dia dalam keadaan acidic yang tinggi. Bagaimana pula dengan air RO? Sama je, lebih kurang. Air soda kita tak minum hari-hari. Tapi air RO pagi-pagi kita dah minum dah. So, mana lagi bahaya? Bagaimana pula dengan air Kangen? Purple kan? Alkali tinggi. Sama juga kalau kita test dengan air Zam-Zam, air di Hunza Valley, air pegunungan Himalaya, kali ini akan sama juga. That's why kat tempat-tempat macam ni, di Okinawa pun, orangnya, rakyatnya hidup sampai 150 tahun kerana mengambil air yang sihat, air yang bagus. Okey, ciri yang terakhir adalah microclustering. Actually, microclustering ni bahasa mudahnya ialah air yang halus. Biasa tak kalau kita minum air yang biasa, air masak di rumah pun, minum 1 gelas boleh, minum gelas kedua dah sebu perut. Itu standard. Sebab air yang kita minum sekarang ni kasar, molekulnya besar dan tak diserap, tak boleh menyerap penuh ke dalam badan. Apa beza dengan air Kangen? Air Kangen ni bila masuk je badan, dia terus akan meresap. Saya boleh minum setengah liter terus sekaligus tanpa kebun perut dan boleh terus berlari. Maknanya kalau saya jogging, saya haus, saya minum setengah liter, saya boleh lari lagi. That's why athletes suka sangat air ni. Satunya sebab asid laktik takkan susah nak terbentuk ataupun orang kata nak jadi krem susah. Satu lagi, dia boleh minum walaupun tengah main, dia break, dia boleh minum air ni. And benda tu, air ni akan menyerap 97%, 98% ke dalam badan dia dan akan bekalkan oksigen dan tenaga yang cukup. Okey, untuk nak tengok bagaimana halusnya air ni, kita test dengan green tea. Okey, green tea kita tahu ataupun kita biasalah nak buat air di rumah, kita kena panaskan air kan. Tak pernah kalau kita pergi rumah orang bagi green tea sejuk. Sebabnya green tea takkan terhasil kalau tak ada air panas. Okey, kenapa kita panaskan air? Untuk keluarkan teh ni, sebabnya kita panaskan air untuk menjadikan molekul dia halus. Bayangkan kalau kita masak air, lagi lama dia akan lagi halus sampai jadi steam, sampai dah terbebas. Kalau kita masak air dalam periuk macam lama, periuk tu akan kering kalau kita tak perasan. Sama juga dengan Kangen water ni, dia dah siap halus. Jadi tak perlu panaskan sampai jadi steam pun. Okey, kalau kita tengok beza air biasa yang kita minum selalu kat rumah, logiknya dia tak akan keluarkan kala langsung. Sebab dia tak halus. Jadi kalau nak buat air teh dengan air RO ni ataupun air biasa, kita perlu panaskan dulu untuk haluskan molekul dia. Bagaimana pula dengan air Kangen? Tak perlu panaskan pun. Kita dah nampak colour dia. Okey, kita test pula dengan ekstrak green tea ni. Maknanya kita dah tak perlu daun ni. Kita bagi pada 2. Saya suka samakan dengan bila kita makan suplemen. Mahal kan? Kalau kata kita nak maintain suplemen sebulan RM100-200,
Jadi kita harapkan daripada makan suplemen tu kita akan dapat manfaat. Ada yang makan B-complex, ada makan vitamin C. Tapi anda minum dengan air apa? Kalau anda minum dengan air biasa, diluted. Bayangkan kalau anda minum dengan air Kangen. Wah. Boleh nampak beza kan? Dia akan enhance lagi, dia akan serapkan lagi suplemen yang anda makan tu ke dalam badan anda, ke dalam sistem anda. So, anda pilih air yang mana? Okey, satu lagi ciri yang saya suka nak share berkenaan dengan microfostering ni. Macam mana orang kata air ni boleh buang kolesterol? Anda nak jadi kurus kan? Kenapa ada yang minum Kangen water ni ataupun pemilik Kangen machine ni, kalau kita tengok dalam 2-3 bulan kita boleh nampak beza dia daripada dulu besar pada kecil. Saya gunakan ni. Test ni saya tunjukkan dengan minyak bijan. Ni nak tunjukkan contoh minyak yang ada dimasak. Apa yang kita makan sekarang pun makan minyak yang dimasak. Ayam goreng, nasi goreng, telur dadah, ayam. Semua minyak-minyak yang kita makan yang kita tak tahu macam mana nak keluarkan. Okey. Kalau kita minum air biasa, yang kita belajar kat sekolah pun, air takkan campur dengan minyak. Betul kan? Dia takkan campur. Tapi bagaimana pemilik Kangen machine ni pula? Kalau dia makan minyak macam ni. Alamak. Minyak pecah. Maknanya dia makan nasi goreng, nasi tu masuk badan, yang tak elok minyak akan keluar. Jadi logik kan? Kalau kawan kita, jiran kita yang ada Kangen machine ni, yang daripada besar tu dalam 2-3 bulan boleh jadi kecil. Ini rahsia dia. Ini juga rahsia artis-artis di Malaysia ataupun di luar negara untuk maintain badan. Kangen machine K8 ni dia boleh hasilkan 7 jenis air Kangen yang ada 7 jenis kegunaan. Tapi dalam banyak-banyak jenis-jenis air Kangen ni, saya suka 2 ni. Ini favourite saya. Biasa pakai toner. Berapa harga toner kat kedai? RM60, RM70. Okey. Mesin ni hasilkan 1 pH 5.5 yang sangat sesuai dengan kulit. Okey, mesin K8 ni boleh hasilkan beauty water. Sama kualiti dengan beauty toner yang kita beli di kedai yang harga mahal tu. Jadi bila kita ada Kangen machine, banyak tak jimat. Bukan kata spray, saya nak mandi hari-hari pun boleh. Okey, satu lagi produk yang sangat berguna sekarang ni is antiseptic. Simple je, just tekan. Jadi masa pandemik, masa COVID-19, saya tak risau. Kawan-kawan saya pun tak risau yang ada mesin ni. Sebab kita boleh keluarkan sanitizer sendiri daripada mesin di rumah. Dan ia selamat. Bukan saja boleh spray kat mulut, muka, mulut, hidung, telinga pun boleh. Okey, saya harap anda semua berpuas hati dengan pendengaran saya. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya siapa yang introducekan video ini kepada anda. Jangan lupa subscribe channel saya. Okey, jumpa lagi. Bye. Terima kasih sini si Pak Wan. Yeay, macam ria dia. Ada orang yang tuan punya badan dekat sini tu buat senyap je. Okey, terima kasih kerana meminjamkan video yang sangat awesome tu. So by the way, anybody boleh datang PTPKC buat video anda sendiri ya. Kalau anda rasakan apa video orang main kan, aku nak video sendiri. Okay, go ahead. Come and do your own video. Nanti kita play. Ada masa kita akan play kan. Jadi at the same time anda dapat new subscriber juga. Kita pun nak pilih juga. Actually kita nak Monday kita akan buat contest. Apa jauh submit dah dulu. Sekarang baru 2 nak buat contest apa? Submit. Memang kita nak buat contest. The best kita akan bagi dia set untuk berselfie all those ni lah, media sosial punya.
Yes. Okay. The next one that we are going to do, sepatutnya ada 13 protokol tu. Dalam jadual tu 13 protokol. You want to cover the 13 protokol? Oh, kita go for ni, kita pergi untuk ni teruslah. Experience, pengalaman. Now we go for experience. Yes. Okay. Semua dalam bilik ni dah pernah minum kangen kan? Anybody yang belum pernah never drink kangen, tak pernah guna kangen lagi, ada tak tu? Let me know in the chat group. Ada tak siapa-siapa yang totally new, yang ni first time, tak pernah dengar apa benda kangen ni, tak pernah guna, tak pernah minum, tak pernah spray? Ada. Okay, alright, maknanya dia semua dah pernah guna lah ya, semua dah pernah guna. Okay, what happened? Apa yang berlaku bila anda guna kangen? Apa yang berlaku bila anda minum kangen water? Let us know. Anybody dalam bilik ni yang nak berkongsi pengalaman dia bila minum ni, mungkin minum seminggu ke apa yang berlaku kepada dirinya, dan sekarang ni selepas sebulan, 2 bulan minum, apa yang berlaku? Dipersilakan. Kita peruntukkan. Silakan semua, orang lama, orang baru, sila share. Sebelum you all nak come up with your punya testimonial, you all punya kangen. Sebenarnya saya nak share saya punya kangen sebenarnya yang very awesome. Okay. Sebelum kangen, actually saya memang menjadi kebiasaan, kami akan order 5 roll on ataupun orang panggil deodorant stick ya, yang buka ketiak lah ya. Nampak. So that memang order 5 bagi seorang satu lah. Zahid satu, saya satu, anak-anak masa tu 3 orang kan, dia seorang satu. Memang tak pernah tak order, dia akan berterusan. Kita orang masa tu order dengan Amway lah, kita roll on ataupun deodorant stick. And then can you imagine, selepas saja kangen, lepas berjumpa dengan air kangen, kita orang tak pernah beli even satu pun deodorant stick. Tanpa disedari, tapi kita tak payah order dah. Kenapa? Memang kita tak payah guna. Kenapa? Memang ketiak dah tak berbau. Amazing tak? Ketiak tak boleh bau, itu satu tentang ketiak tak boleh bau. And then saya ada seorang pula anak saudara tu, dia kalau kita orang kalau ramai-ramai dekat hotel ke mana-mana kan, kalau dia orang datang kita memang problem. Sebab apa tau? Kaki berbau lah sangat. Jadi kan selepas kangen, kaki dia dah tak bau dah. Apa yang dia buat? Okay, macam yang kita tadi, ketiak tak berbau sebab kita minum air kangen banyak lah. Kita minum air kangen dan dia hilang from, because you know when you minum air banyak, dia get rid all benda-benda yang tak elok, toksin dalam badan. So then because of that, tak ada bau badan. Ingat anak dara tadi, dia minum air, dan di samping tu actually dia spray kaki dia dengan pH 2.5, dia spray. So that one is actually the protocol lah, the 13 protocol, salah satu 13 protocol, di mana kita boleh spray kaki kita yang berbau yang busuk-busuk tu, actually dengan apa? Dengan pH 2.5, jadi dia get rid of the bacteria, germ yang menyebabkan bau, jadi kaki dia dah tak ada bau. Kalau tidak, memang berbau. Even anak-anak saya pun realize, because dia orang anak-anak muda kan, memang badan berbau. Tapi setiap kangen tu tak ada bau dah. Alright, that's my experience. Siapa lagi? Apa leader-leader? Apa ni? All the leaders. You guys are all leaders. So share so that masing-masing boleh dengar masing-masing punya testimonial. Brother Sazali, any testimonial that you would like to share? Okay, silakan. Yang mahu kita nak dengar testimonial. This one betul-betul surprise. I tak prepare anyway. But all I can say so far, I've been helping a lot of my friends lah. I personally tak banyak sangat because I tak ada banyak isu sangat. But quite a number of my friends yang ada kencing manis lah actually dapat turun lah, reduce tremendously. Daripada ada some of it used to be 18 ke 22, dapat turun sampai ke 10, 8. And then I got a few other friends yang dah stop makan ubat. Jadi these are few lah. In fact, sorry lah, I tak prepare malam ni. So it's okay. Kita part of the training for all the leaders. Because all the kangen kita bagi leaders, because all of you are leaders. So I think sorry. One more thing, I think personally on my side, cuma I can say saya apa ni? Saya banyak ride motor dengan saya main golf.
Dulu biasanya kalau lepas ni saya akan rasa sakit pinggang ataupun sedih badan lah. Tapi sejak saya minum air kangen ni tak ada dah. Yes. So I think yang personally saya itu sajalah saya punya pengalaman yang betul-betul saya rasa lah. Yes. That's awesome. So selalu main-main memang agak sakit badan kan. Okay, who else want to share? Come on. Saya ada satu. Saya ada nak silakan. share. Okay, sila sibuk Asma. Okay. Sorry tak buka tak buka kamera. Tak apa, dengan suara. Okay. Saya nak share ni lah yang saya bukan nak share saya sendiri tapi yang baru, customer saya yang baru yang masa saya quarantine baru ni tu kan ada yang call beli mesin semata-mata kerana dia dapat nombor dekat Google, lepas tu kita tegang-tegang 30 minit, lepas tu dia tu proceed guna kad kredit kan, dia ambil kredit, lepas tu kita pasang baru je minggu lepas sebelum ni, lepas tu Sabtu baru ni saya pergi jumpa dia lagi sekali, maksudnya dalam 8 hari lah lepas dia pasang mesin. Dia cerita, dia kata sebelum saya pasang mesin Kangen, dia dah 2 kali pergi bekam. Bekam ni bila cek badan dia banyak toksik kan. Lepas dia tapi 2 kali dia bekam, darah payah nak keluar. So macam orang yang serve dia untuk bekam tu macam tak puas hatilah sebab toksik banyak tapi darah ni payah nak keluarkan toksik tu. Lepas tu saya pergi jumpa dia hari Sabtu 2-3 hari lepas. Dia pergi lepas dia minum air Kangen mesin K8 tu, dia dalam hari yang kelima, itu hari Khamis kan, banyak sangat darah keluar. So memang orang yang bekam tu happy gila sebab dia rasa puas hati sebab darah boleh keluar banyak. Maksudnya sekali dengan toksik-toksik untuk buang kita punya penyakit melalui bekam tu. Jadi nak bagi tahu bahawa bila kita minum air Kangen ni, dia macam menyebabkan darah kita mungkin sebelum ni ia payah nak keluar darah-darah kotor tu kerana pekat. Darah kita pekat, lepas tu sebab air ni molekul dia halus, jadi dia membantu untuk detox kita melalui peluh kita, perkemahan kita, dan detox kita juga melalui contohnya bekam tu lah. Itulah yang paling tu. Saya nak ambil video, cumanya Pakcik tu cakap dia nak pergi pula air Khamis ni, bila lagi sekali dia akan ready untuk buat video lah, nanti saya share video. Okay, awesome. That's awesome. Sebab apa itulah dia. Umur dah tua dah tu. Umur lebih kurang 50 lebih dah umur tu. Alhamdulillah lah. Suruh loncat saya lah 50 lebih. Cibu Nali nampak sehat, nampak segar. Dia nak ada yang macam. Okay. Kangen water ni sebenarnya bagus untuk orang yang rajin beriadah, beraktiviti, bersukan. Berlari, berjoging, naik bukit, main golf even. Kita pernah naik bukit tu, tak sarapan tak apa, pagi tu sudah minum 1 gelas Kangen water. Ini last bulan Ogos, 31st Ogos 2019, saya ingat lagi. Kita naik, tak pernah naik bukit kan, dia naik bukit pagi Merdeka. Merdeka. Naik bukit, naik bukit turun balik rumah tak rasa sore. Tak rasa sengal. Biasanya kalau kita lama tak buat aktiviti, apa yang berlaku ialah kita rasa kejangan kadang-kadang tu kan, rasa sengal otot. Tapi ini tak rasa. True enough, sebab bila kita tengok video Shane Stratton tu, bila saya tengok video dia, ada this American footballer tu, dia mesti dia kata dia ingat bila dia bangun kan, sebelum tu dia buat training. So besok paginya dia bangun, dia kata, did we do training yesterday or not? Badan dia rasa fresh, tak rasa letih, tak rasa sengal dan sebagainya. So this is satu aspek yang sangat bagus untuk orang-orang yang melakukan intense activity ataupun even activity yang selalu menggerakkan badan dia lah biasanya. Dan satu lagi, dia mencerahkan kulit. Bila anda minum Kangen water banyak ni, saya dapati kulit dia jadi cerah. Kita tengok muka orang tu sebelum tu kusam. Cuba buat ni. Tapi kena minum cukup lah. 3-4 liter sehari. Lepas tu, selepas beberapa bulan kita tengok muka dia dah cerah, clear dan kemerah-merahan. So try that. Jadi setiap seorang daripada dalam bilik ni, saya encourage you do that.
because that one will be a good testimony for yourself. Orang tengok, oh, dah berubah. Kau buat apa? Kau buat botok ke? Kau buat operation ke? Tak ada. Minum ni, minum air. Try. So it's good promotion for you. Right, who else the want to share? Sis Ramida and Husnia pun ada good testimonial juga tu. Ustazah Nasria, Ramla. Anybody want to share? Kalau kata tak boleh buka video pun tak apalah, dengar suara. Kan you all kan pemalu semua kan, semua letak batu-batu bulat-bulat memang kepala. Alright, kalau tak ada testimonial dah, kita move to the next plan B. Anybody else? Calling once, calling twice. Okey lah, Sifu saya share sikit. Alright, tu dah muncul dah. Okay. Okey, yang ni yang memang yang terbarulah. Saya dapat actually simple je, tapi simple pun sebab time-time COVID ni saya rasa memang banyak membantu lah. Sebenarnya dalam time COVID ni air antiseptik tu memang paling bagus dan paling banyak saya share dekat orang juga sebenarnya. Sebab macam contoh jiran saya advise dia untuk gunakan air tu bila dia rasa gatal, tekak dan sebagainya. Dan dia kata memang berkesan sebab sebelum ni dia pakai Listerine. Jadi dia kata bila tekak, kadang-kadang bangun pagi ke balik rumah ke dia gatal tekak kan. So taklah hilang sangat. Since saya beri air tu, dia kata memang powerful lah. Memang sekali je dia guna tu, tekak dia memang okey lah. Dia kata tak ada rasa nak gatal dan batuk-batuk. Dan macam adik saya juga di hospital, dia doktor pakar dekat hospital MUA. Hospital Batu Pahat, sorry. Hospital Batu Pahat sebab mereka ni kadang-kadang kan kena pakai apa tu nama? Pad tu kan. So perlu-perlu lah. Jadi kadang-kadang diorang ni dehydration dan satu pun memang diorang kadang-kadang mudah tekak tu memang kering dan seringkali gatal. Jadi dalam tempoh ni memang saya advise dengan dia. Saya kata cuba bawa berikan diorang punya staff tu beri antiseptic water. Tujuan dia untuk kumur dan spray semualah. Alhamdulillah memang banyak membantu. Sebab mereka ni seringkali bila berhadapan yelah dia tak tahu kan, dia orang frontliners. Jadi memang gunakan air antiseptik tu kerap berkumur dan alhamdulillah memang bila sekali berkumur je memang akan hilang dan dia orang akan rasa lega lah. Yang tu memang yang banyaklah saya time-time COVID ni memang banyak saya introduce orang dengan air antiseptik tu. Yes, awesome. Very awesome testimonial. Very good. Actually memang benefit. Saya remember dulu Dr. Michael kan, dia kata dia buat test 2 permukaan. Satu dia cuci dengan kita punya pH 2.5. And another one dia cuci dengan, I can't remember lah, tapi chemical lah kan. Lepas tu dia orang test masuk dalam dia punya test tube ke whatever lah kan. Dia test memang yang guna pH 2.5 tu memang less lagi dia punya tu, kurang dia punya bakteria. And then yang guna chemical tu lagi banyak. So dia memang ours is very very effective Cumanya sebab kita ni tak ada dah ada scientific, cuma benda tu tak betul-betul diketengahkan dari segi scientific study ataupun dah ada kita yang tak tahu. Jadi that's the thing actually we have to really believe, we have to introduce pH 2.5 waktu sekarang ni lah. As we know kita punya case COVID kan kat Malaysia kan 5,000 lebih kan. I will feel that macam dia orang predictkan sampai 2023 barulah kita akan balik ke normal life. Jadi kan you imagine tahun 2021, 22, 23. Maksudnya at least dia actually 2 years ni actually kita ada peluang untuk promote kita punya Kangen water, kita punya pH 2.5. Kenapa? Memang is chemical free product.
And then even sanitizer lain kadang-kadang kalau kena tangan, habis tangan jadi kering kan. Tapi ours is good. So dia bawa recommend ke orang untuk gunakan selalulah. Alright, saya okay. Terima kasih Zaid, boleh continue dengan plan B lah. Shorter version of plan B lah because we have only 40 minutes. Okay, oops. Let me share. Kalau ada siapa nak share boleh lah. Or else we go to plan B. Sekarang ni kita buat apa, as you know, the product and the business part together because kita banyak nak guna hari-hari lain. We plan to do untuk Dubai, Dubai group on Wednesday, Dubai group on Wednesday. And then of course, the one Dubai group in English, and then yang Arab pun kita plan to do one of the night. Masa kita very limited, jadi kita combine lah. Alright. This is plan B. So untuk next week kita plan B, siapa volunteer nak buat plan B? Every week kita nak volunteer daripada group, and then if you tell early so that we can put your picture dekat poster ya. Volunteer. Junior Sifu Khairin nak volunteer plan B kan next week? So every week we can volunteer from the group. Alright, sekarang saya akan presentation plan B. Plan B, two biggest fear. Oh my god. Okay, let me see. Kenapa dia auto play pula tadi? Okay, tak apa. We do it manual. Nampak manual lah. Manual. Okay. This is topik kita pada malam ini. Topik terakhir kita pada malam ini ialah plan B. Sama ada kita mempunyai plan B ataupun tidak. Dalam menangani melalui situasi semasa ni. Tengok ni. Berapa ratus ribu orang sudah kehilangan pekerjaan di Malaysia saja. Berapa ribu, ada sampai ribu, belum lagi kan, 200 sudah kehilangan nyawa. Dan seluruh dunia hampir 2 juta sebenarnya sudah kehilangan nyawa. So kerana masalah ini bukan sahaja lokal, bukan sahaja di Malaysia, tapi juga seluruh dunia. Semua orang terkesan ya. Backup adalah kita punya survival, key to survival. Kalau kita tidak ada backup, bad news. Boleh nampak tak slide semua full tak? Boleh nampak full tak slide? Dia separuh saja. Okey. Okey. Slide, buat slide tunjuk satu-satu lah. Saya tak boleh nak play slide sepatutnya, boleh play macam biasa, tak tahu. Tengok lah. Kat mana nak play slide ni? Sebab yang ini ni PDF. Kau selalu buat macam tu? Tu, full screen. Okay, let's see. Tu. Next. Okay, sekarang ni setiap ramai daripada kita mengalami dua jenis ketakutan, iaitu ketakutan pertama ialah kehilangan kesihatan. Yang kedua ialah kehilangan pendapatan. Of course, kehilangan pendapatan bagi seorang pekerja, mungkin kehilangan pekerjaan dia. Bagi seorang business owner, kehilangan pendapatan itu bermakna mereka terpaksa menutup perniagaan mereka. Seperti apa yang kita saksikan sekarang ni. Somebody hantar saya video, satu row kedai itu tutup, for sale, for rent semua kali, tak ada aktiviti. So ini realiti yang berlaku sekarang ni. Jadi semua orang terkesan. Of course yang pertama ialah kehilangan kesihatan. Seluruh dunia sudah hampir 2 juta, tak silap saya, jiwa telah kehilangan. Dan ramai lagi yang di hospital. Keseluruhan kes sudah 2 juta, 2 juta. 2 juta. Yang kehilangan nyawa 200,000. Jadi kita telah diberitahu sama ada secara langsung ataupun tidak langsung
bahawa kita akan berada di situasi ini, kita terpaksa hidup dengan makhluk halus ni for the next 2 to 3 years, dia kata. So sama ada kita suka ataupun tidak, itulah hakikatnya. Vaksin yang ada sekarang pun masih lagi diragui keberkesanannya dan macam-macam lagi. Daripada dia daripada sekarang sampai 2023 nanti kita terpaksa hidup dengan COVID ni. Jadi macam mana kita nak menangani masalah ni dengan keadaan ubat tak ada lagi, vaksin tak elok lagi, belum 100% okey lagi. Jadi apa yang kita boleh buat sebenarnya sekarang ialah dengan menguatkan kita punya immune system, kekuatan dalaman badan kita. Kerana ini adalah first defense. Bila virus menyerang, bakteria menyerang, kita punya immune system ni yang akan jadi askar, dia akan jadi benteng pertahanan pertama. Jadi kita kena kuatkan dulu benda tu. Immunity system badan kita ni, kita boleh kuatkan mereka dengan kita memakan benda-benda yang berkhasiat. Contohnya ambil vitamin C, vitamin D, apa lagi. Sebab tu ni awal-awal dulu kita tengok orang ada panic buying, dia tahu vitamin C bagus untuk mereka, banyak minum ambil vitamin C banyak. Dan satu lagi yang boleh menguatkan antibody and immunity badan kita ialah dengan mengambil makanan, semua makanan dan minuman yang mengandungi antioksidan yang tinggi. Jadi ini adalah contoh-contoh makanan di mana kandungan antioksidannya sangat tinggi. Satu, daripada makanan, daripada tumbuh-tumbuhan, bijirin dan sebagainya. Anda tengok situ. Tengok di situ. Average plant food contain 64 kali lebih antioksidan daripada animal based food. Jadi perbanyakkan makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang segar. Kalau tak ada masa nak makan tu, okey, belilah yang ready made. Sekarang ni kebanyakan produk-produk baru yang come into the market ni, anda akan saksikan, anda akan perhatikan tertulis di situ antioksidan. Kenapa? Kerana ini adalah keperluan, kerana benda ni orang cari sekarang ni, antioksidan. Dan benda ni sebenarnya tidak murah. Dan dijangkakan pada tahun 2022 nanti, market antioksidan ni akan bernilai 4.5 bilion US dollar. Daripada sekarang ni lebih kurang 4.1 bilion, dia akan melonjak kepada 4.5 bilion. Jadi beruntunglah orang-orang yang terlibat dalam bisnes antioksidan ni. Okey, ni kita dah tengok tadi, kalau kita diberi pilihan sama ada kita nak sakit ataupun kita nak sihat, kedua-duanya memerlukan usaha. Tapi percayalah, memerlukan kos. Percayalah, kos untuk sihat sebenarnya lebih murah daripada kos untuk sakit. Kos bila kita sudah terkena sakit. Betul tak? Siapa yang setuju, type 1 dalam tu. It's a lot of money. Saya dah cerita sebelum ni, terima dekat WhatsApp group, minta bantuan seorang wanita ni yang mengidap penyakit breast cancer, sudah habis duit simpanan dia buat perubatan, buat kemo, dah habis, dah 100 lebih ribu dah habis, tak cukup lagi, nak kena dalam 70,000 lagi, jadi minta bantuan, minta ihsan dalam grup. So it cost a lot of money bila anda sakit. Jadi lebih baik kita maintain kesihatan kita. Jadi cara-cara yang kita buat ni sebenarnya adalah cara yang lebih murah. Ya, ada cost tapi lebih murah. Okey, yang kedua ialah fear of losing income, kehilangan pendapatan. Jadi kepada mereka yang active income earner. Active income earner ni macam mana? Bila kita bekerja, kita dapat gaji, kita dapat income. Kalau kita tak bekerja, kita tak ada gaji, kita tak ada duit masuk. So that's antara orang yang terawal terkesan dengan benda ni. Kita ramai sekarang ni jadi Grab driver. Betul tak? Pilot jual mie rebus dekat warung, jual burger, daripada pilot daripada atas turun.
kehilangan pendapatan kerana mereka semua adalah active income earner. Di seluruh dunia, job loss, businesses terpaksa ditutup, kehilangan pekerjaan banyak all over. Di Malaysia saja ini setakat bulan Jun hari itu last year, lebih 2,000 kedai kopi, kedai makan ditutup permanently selama-lamanya. Just imagine kalau satu kedai tu average ada 10 orang staff. 2,000 dah berapa dah? 20,000. Dan industri yang bersabit dengan dia, yang supply ayam, yang supply sayur, yang supply ikan semuanya, just imagine berapa orang sudah terkesan dengan situasi ini. Dan kita juga diberitahu ini sebenarnya daripada menteri dia kata job opportunities close to zero. Jadi budak-budak yang baru grad ni, mana mereka nak pergi, apa mereka nak buat. Cuba bayangkan, ada tak anak buah kita ataupun anak kita sendiri yang akan grad, yang sudah grad, mana mereka nak kerja. Sebab tu kerja-kerja sementara ni kita panggil dia gig, apa nama dia? Gig industry ataupun gig activity ni seperti Grab, jadi Grab driver. Kerja-kerja yang sebenarnya bersifat sementara, yang sebab tak ada kerja. Nak buat apa lagi? Sekolah 4 tahun, 5 tahun, berpuluh-puluh ribu, ratus ribu, bila dah grad dia tak ada kerja. Nak salahkan siapa? Memang keadaannya macam itu. Jadi we have to do something. Jadi kalau satu lagi, bila ataupun jika anda terlibat dengan industri yang di sebelah kiri itu semua adalah potential loser. Memang betul pun ramai mereka yang berada di industri-industri yang sebelah kiri ini, yang merah tu dan orange tu, inilah industri yang paling teruk terkesan dengan kehadiran COVID ni. Orang tak boleh travel lagi, orang tak terbang lagi, orang tak pergi duduk kat hotel lagi, dan industri sampingan yang berkaitan, construction pun sama, manufacturing, non-essential item. Tapi kalau anda berada di sebelah kanan, ini adalah industri yang winning, industri yang bagus. Sebab tu anda tengok saham-saham company ni semua naik mencanak gila-gilanya. Mereka buat duit, because ini in demand sekarang ni, sebelah hijau. Jadi kalau anda seorang yang kehilangan pekerjaan, nak cari kerja di industri yang hijau ni tak mudah. Betul tak? Kerja dah 20 tahun, tiba-tiba hilang kerja, lepas tu nak pergi industri ni. Macam-macam requirement, qualification, training, experience, skill dan sebagainya. So payah. It's not easy. Ataupun kalau anda seorang businessman, tiba-tiba nak menceburi bidang ni, paling kuat pun boleh jual face mask lah. Tiap-tiap hari saya terima WhatsApp dalam ni, face mask, 3-ply face mask untuk dijual. That's about it. Tapi kalau anda nak terlibat dalam bisnes, of course bisnes ni adalah kebiasaannya capital intensive, jadi memerlukan capital yang tinggi, dan of course skill dan pengalaman juga diperlukan. Jadi bukannya mudah selain daripada risiko dia tinggi. Jadi kata Pak Cik ni, in the middle of every opportunity, even in the middle of every difficulty lies opportunity. Of course kita tak boleh meratap nasib, duduk diam, tak buat apa. We have to do something. Ada sesuatu di sebalik musibah itu. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, kita punya minda ni kita kena ubah. Kita tidak boleh lagi stick, tunggu, tertumpu kepada apa yang kita buat last year ataupun the year before dan sebelum tu. Sekarang ni kita kena adapt, kita kena berubah. Kita kena menyesuaikan diri dengan keadaan situasi sekarang ni. Hingga kan ASEAN sendiri pun sudah menceburi bidang pertanian, sudah menceburi bidang food delivery dan sebagainya. Kapal terbang tak boleh nak terbang, dia terpaksa buat satu. Jadi dia menceburi bidang, dia bertukar, berpindah. Dan dalam Star hari itu dinyatakan ramai orang akan bekerja dari rumah post pandemik, selepas
apa yang kita lalui sekarang ni lah. Ini belum post lagi, kita masih lagi di dalam pandemik ni. Kita akan berfikir apatah lagi bila post pandemik nanti, bila banyak businesses dah tidak ada lagi, tidak wujud. Jadi kebanyakan orang akan terpaksa melakukan kerjaan mereka di rumah. Ini top sectors, bagaimana saya cakap tadi, health adalah sektor yang paling beruntung dari situasi ini. Selain daripada teknologi dan consumer staple. Tahu tak anda, ketika banyak company membuang orang, tutup kedai, mengurangkan employees, mengurangkan workforce, Amazon actually hiring 100,000 orang. Amazon. Why? Sebab sekarang orang semua order barang dari rumah, so dia perlukan banyak orang. So kita tengok Shopee lah, Lazada, Amazon, Alibaba. Company-company ni make money. This is technology company. Dan company-company yang menjual staple barangan harian. So ini adalah sektor yang bagus untuk diceburi. Jadi kita punya proposal, saya punya proposal pada malam ini, pada hari ini ialah kita ada bisnes yang risikonya sangat rendah. Tapi dia punya demand sangat tinggi. Tidak ada orang yang tidak menggunakan produk ni. Setiap orang kecil, besar, tua, muda, sakit, sihat, semua dia perlu benda ni. Dan bisnes ni adalah global. Anda tak perlu mengeluarkan modal yang banyak. Jadi bagi good profit, very simple, kita boleh buat bisnes di rumah. Ingat tak? Tadi cakap tadi, lepas ni setiap ramai orang yang akan membuat perniagaan mereka atau bekerja dari rumah. Dan yang pentingnya, yang paling bagusnya, dia boleh memberikan passive income. Bagus tak? Tadi ramai yang terkesan tu yang active income, tapi bisnes ni boleh memberikan kita passive income. Maknanya dia, walaupun kita tidak attend, walaupun kita tidak boleh bekerja seperti biasa, ataupun mungkin kita ada waktu-waktunya kita tidak boleh berbisnes, tapi masih ada income yang masuk, kerana itu passive income. Bagus So kita sebenarnya terlibat dalam dua winning industri ni together. Satu personal dan healthcare, satu lagi ialah e-commerce. So maknanya dia healthcare dengan 100% ICT leverage. Ini adalah plan B yang kita cadangkan. So apa tu? The company yang kita cadangkan, yang kita terlibat, bernama Enagic. Sebuah company yang sangat teguh, berasal dari Jepun, Enagic Japan, berumur 46 tahun sekarang ni. 74, sekarang berapa? 47 tahun. 47 tahun sudah berada di 23 buah negara. Ini office. Ada 40 cawangan di seluruh dunia, di 23 buah negara. Ini physical office, bukan virtual office. Ini physical. Maknanya ada orang di situ, ada office, ada kursi, ada meja dan sebagainya. Ini 47 tahun, Japanese company. Dia adalah licensed medical device manufacturer. Dengan certification ISO 13485. Siapa yang biasa dengan ISO certification ni, dia tahu ini adalah standard yang tinggi. Dan anda boleh baca lagi dia punya credential dia, di endorse oleh Japa, lifespan yang lama. Just imagine, kita beli satu barang, dia boleh bertahan sampai 20 tahun, 25 tahun. Imagine. Selalunya kita beli barang elektrik ni, barang ataupun kita beli water filter dia 5 tahun je dah kena tukar dah. Tapi ini 25 tahun. Jadi orang kata Allah membeli, menang memakai. Yes. Dan kalau anda Google, anda boleh tengok ramai selebriti, orang-orang famous menggunakan mesin ni. Why? Kerana benda ni adalah benda terbagus. It's a good thing. The best. 40 office di 23 buah negara. Enagic juga mempunyai facilities, ada golf facilities di Jepun. As a matter of fact, dia ada 2 golf di Jepun dan satu di San Diego, Amerika Syarikat. Kami sudah pergi tempat ni. 2 tempat pun kita dah pergi.
So very nice, beautiful. Ini semua private club. Maknanya dia bagi priority kepada Inajit distributor, kepada distributor. Ini kilang dia di Osaka. Setiap mesin yang dijual di seluruh dunia dibuat di fasiliti ini di Osaka ni. Dan setiap mesin tu dipasang oleh seorang technician dari mula sampai akhir. Jadi kalau ada sesuatu berlaku kepada mesin tu, dia boleh trace siapa yang pasang benda tu. Itu Japan punya sistem. Saya teringat macam juga kereta Nissan GTR, sama juga cara dia. Daripada awal sampai tu, itu technician tu dia panggil dia master technician. Dia ada signature dia dekat, dia ada plate kat tu, dia ada signature dia. So kereta ini dipasang oleh siapa-siapa nama dia. So Inajit pun sama. Jadi maknanya kalau ada masalah pada mesin tu, dia tahu siapa yang buat, siapa yang pasang benda tu. Okey, kita berbalik pada 50 tahun dahulu. Ini hampir 50 tahun. Ya, bila telefon mudah alih mula-mula keluar, tengok tu. Masa tu dan sampai setakat saya rasa around 80-an itu, late 80-an, telefon mudah alih hanyalah sejenis alat yang gunanya hanya untuk buat call. Betul tak? Siapa yang melalui zaman tu? Ada siapa melalui zaman tu? Telefon mudah alih hanya untuk buat call saja. Satu fungsi dia. Tapi sekarang ni apa yang berlaku? Telefon mudah alih sekarang jadi smartphone. Apa yang berlaku? Everything is there. Betul tak? Kita punya video, kita punya kamera, kita punya kalender, kita punya peta, you name it. Semua dalam tu. Kita calculator, everything is there. Jadi sama juga dengan teknologi air. Teknologi air juga melalui fasa-fasa yang berbeza sampai kepada fasa sekarang ni. Daripada tak ada water filter, kita minum straight, nenek moyang kita dulu minum daripada air telaga, daripada minum air sungai straight, tak ada filter. Kemudian bila pencemaran berlaku dan sebagainya, orang dapat sakit, diciptakan filter-filter ni, reverse osmosis. Reverse osmosis ni antara teknologi air yang terawal. Jadi anda akan dapati banyak mesin-mesin di luar sana menggunakan teknologi lama ni, teknologi kuno ni, reverse osmosis. Of course, in certain application, benda ni masih lagi digunakan. Macam kalau anda buat dialisis, of course dia guna air suling, dia perlukan air yang betul-betul tidak ada mineral, air yang kosong. Kerana apa? Kerana darah dia kotor, buah pinggang tak boleh cuci. Jadi dia perlukan air yang zero ni untuk menarik kotoran daripada darah dia tu. Itu untuk cuci, bukan untuk minum, untuk cuci darah dia. Kemudian bila diketahui air reverse osmosis ni sebenarnya berasid, tidak bagus untuk kesihatan, diciptakan mesin alkali. Kalau kita tengok mesin-mesin yang slightly baru daripada reverse osmosis RO mesin ni, kita akan dapati dia banyak tabung kat belakang tu. Siapa ada mesin tu kat rumah? Pernah tengok tak belakang tu? Banyak tabung. Jadi tabung terakhir tu sebenarnya adalah tabung mineral alkali. Bila air dilalukan kepada tabung tu, air tu menjadi larut, kita minum air larutan tu, air alkali. Jadi air ini sebenarnya tidak bagus juga untuk kesihatan. Kerana apa? Kerana dia akan berlaku accumulation of kalsium dalam sistem. Selain daripada itu juga dia punya molekul dia kasar, dia akan menyebabkan masalah kepada buah pinggang kita lambat laun. So tak bagus. Tapi the latest teknologi ialah ionized water, di mana air itu dilalukan plate elektrolisis yang menjadikan air itu beralkali sifatnya, mengandungi sangat kaya dengan antioksidan, sangat kaya dengan hidrogen, sangat kaya dengan dissolved oxygen. Ini dah dia mesin dia, ionizer, yang diiktiraf, yang ada sertifikat dan sebagainya, yang selamat untuk kita minum.
Sebab tu sekarang ni orang mula mengetahui perbezaan di antara ionizer dengan air alkaline. Sebab tu dan air reverse osmosis. Sebab tu mesin company-company yang dahulunya buat mesin RO ni atau buat mesin alkali ni, lately ni anda perhatikan mereka juga ada mengeluarkan mesin ionizer. Tapi yang dia tak ada certification lah, mesin ionizer. Jadi bila tak ada ISO certification tu, kita risau. Kerana apa? Kerana bahan yang digunakan di dalam tu boleh karat yang memudaratkan kesihatan kita. So faham ya? Nah, tapi Inajik masuk ke market, dia terus buat ionizer ni. Dia tak ada buat RO, dia tak pernah buat alkaline filter, dia terus buat RO. Tapi banyak company di luar sana, mereka sebab mereka follower, mereka tidak lead, tidak mengebalai market. Jadi mereka buat RO dulu, kemudian tahu RO tak bagus, mereka buat alkaline pula. Lepas tu alkaline tak bagus, baru lately ni dibuat ionizer juga. Jadi kenapa? Kerana Inajik adalah market leader. Jadi kalau anda Google apa-apa pun yang mengatakan Kangen Water ataupun ionizer ataupun Inajik, yang keluar dulu apa? Company lain, brand lain. Kenapa dia hijack nama tu? Kenapa dia buat macam tu? Kerana Inajik ataupun Kangen Water adalah leader dalam industri ni. Inajik ataupun Kangen Water adalah Colgate, seperti Colgate dalam industri ubat gigi, seperti Maggi dalam industri mi segera, itulah umpama dia. This is Inajik Kangen Water. So kerana apa? Kerana mesin ni sangat awesome, dia boleh buat macam-macam. Anda sudah tengok tadi, bukan saja untuk minum, pelbagai kegunaan. Percayalah, kalau anda ada buku yang 13 Protocols tu, anda tahu dari situ apa segala jenis macam boleh keluar daripada mesin ni. Sebab tu dinamakannya, ini bukan mesin, ini adalah kilang. Kerana apa? Kerana setiap warna tu adalah satu industri. Industri minum, industri kecantikan, industri sanitizer, industri apa lagi, cleaning. Itu semua setiap satu adalah merupakan industri yang berbeza. Tapi kita boleh buat dari satu jenis, dari sebuah mesin ni saja. Sebab itu kita namakan ni, kita tak panggil dia mesin, kita panggil dia miniaturized factory. Sertifikat banyak, anda sudah tengok tadi, pelbagai sertifikat perubatan ni daripada JAPA, Japanese, Persatuan Doktor-Doktor Jepun, ISO 13485. Ini adalah Design, Manufacture, Service and Distribution of Electrolysis Water Generator for Medical Use. Jadi ini International Standard Organization. Maknanya benda ni applicable ke seluruh dunia. Ini diberi kepada kilang Inajik. Nampak tak? Inajik International Company Limited. Sertifikat ni diberi kepada Inajik International Company Limited. The facilities. Maknanya barang-barang yang dikeluarkan daripada kilang itu menepati standard ni. Kemudian satu lagi yang penting ialah pengakuan daripada Kementerian Kesihatan Jepun, basically, yang mengakui bahawa Inajik facilities, kilang Inajik ini adalah pengeluar apa tu ditulis tu? Saya tak ingat dia punya exactly, tapi ini adalah pengakuan daripada Kementerian Kesihatan Jepun. Okey, antioksidan. Inajik mengeluarkan dua jenis produk yang boleh mengeluarkan antioksidan. Satu daripada Kangen Water, mesin yang Kangen Water, satu lagi daripada kunyit. Kenapa penting antioksidan ni? Kerana antioksidan ni lah anti penuaan, anti inflammation dan juga anti kanser, anti banyak penyakit. Ini kunyit yang dihasilkan di Okinawa. Kita ada separate session untuk ni. Kunyit ni dihasilkan secara organik, tidak ada mesin digunakan, semua pakai tangan untuk menjaga kualiti dia. Kerana apa? Kerana kandungan antioksidan dalam kunyit tu sebenarnya bergantung kepada kualiti tanah tu. Kalau tanah tu sudah tercemar, jadi kandungan antioksidan dia menurun. Tapi bila tanah tu masih
masih fresh, masih bagus, tidak tercemar, jadi kandungan antioksidan dia sangat tinggi. Itu penting dia. Okay. Ionized water is rich in antioxidant. Active hydrogen, yes. Saya cakap tadi, antioksidan kita boleh dapat dari buah-buahan tadi, daripada kacang-kacang tu kan, dan juga daripada ni active hydrogen yang dihasilkan oleh mesin kangen ni. Kenapa active hydrogen ni sangat antioksidan yang sangat bagus? Kerana dia halus, jadi dia sangat berkesan. Ini apa yang berlaku bila COVID menyerang, dia akan menyebabkan lung inflammation yang menyebabkan kita punya mengeluarkan banyak phlegm, menyebabkan kita punya dia tersekat, tersumbat. Antioksidan yang datang daripada active hydrogen dalam kandungan water tu, sebenarnya dia lebih kuat, 800 kali lebih kuat daripada coenzyme Q10. 176 kali lebih bagus daripada vitamin C. Kerana dia lagi efektif, dia halus. Jadi kadar penyerapan dia, satu lagi dia adalah sangat targeted. Dia akan hunt, word perkataan dia gunakan, dia akan memburu radikal bebas dan memburu dan menghalang keradangan daripada berlaku. Ini active hydrogen yang ada dalam kandungan water ni. Jadi bila kita minum kandungan water yang fresh, kita akan dapat banyak active hydrogen tu yang akan act sebagai antioksidan dalam badan kita. Okay, ini adalah Bob Wright. Siapa yang belum pernah baca buku ni, dapatkan buku ni dan baca. It's amazing book. Dia tidak ada interest dalam kalangan bisnes ni. Dia kata kita dah kaji banyak, kita dah lama kita kaji benda ni. Jadi ini adalah sebenarnya device yang sangat bagus. Jadi dia recommend. Pergi ke website American Anti-Cancer Institute, anda akan dapat banyak cerita yang didokumentkan. Bukan saja cerita, anda dapat gambar, anda dapat data-data mereka, semua ada di sana. Ini bukan omong-omong kosong. Dan banyak buku ditulis tentang water. Anda boleh search, ramai selebriti, orang famous. Okay, ni let's talk about business. Itu anda dah tahu pasal kenapa mesin tu bagus, kenapa produk tu bagus. Sekarang let's talk about business. Ini apa yang berlaku pada conventional channel. Benda air yang berharga kurang dari 20% sebenarnya untuk dihasilkan di kilang. Tapi kita sebagai consumer, bila kita beli di 7-Eleven, bila kita beli di Petronas, harga lebih kurang RM1. Air botol. Betul tak? Siapa pernah beli? Kita dah lupa dah apa itu air botol. Sejak ada kangen mesin dah tak ingat lagi dah air botol. Sebab tak beli lagi. So ini apa yang berlaku, kerana apa? Kerana daripada kilang untuk sampai kepada pengguna, dia melalui banyak tangan yang menyebabkan harga dia merengkat sampai 5 kali ganda. Dan kita tahu siapa yang belajar dalam business management ke apa, dia tahu money is actually in distribution. Daripada manufacturer nak sampai kepada consumer, ada aktiviti yang di tengah-tengah tu berlaku. Biasanya kita panggil dia orang tengah, tapi actually banyak benda berlaku di situ yang ini yang akan mengambil, yang akan menyebabkan 70% cost. Jadi jangan terkejut. The cost is there. Kita ada iklan, ada transport, ada warehousing, semua kat situ. 70%. Jadi dengan Enagic, apa yang berlaku ialah cost dia dikurangkan. Menjadi lebih kurang 3, daripada 5 kali ganda kalau follow normal conventional channel, menjadi 3 kali ganda sahaja. Jadi bila anda beli barangan Enagic, anda akan save about 30%. Bila anda promote Enagic, produk Enagic, anda ada peruntukan lagi 30%. Jadi all together kita boleh buat
lebih kurang dalam 60%. Jadi Enagic hanya keep buat 10% saja daripada barangan yang dijual tu. Selebihnya dibagi kepada consumer dan juga orang yang promote dia. Di sinilah, di tengah ni lah, di distributor ni lah, kita dapati banyak company-company besar, umpamanya seperti Amazon tadi. Amazon dia tak buat produk. Apa yang dia buat ialah dia menghubungkan di antara pengeluar kepada pengguna. Shopee dia tak buat produk dia sendiri. Dia menghubungkan daripada pengeluar service provider kepada pengguna. Dia duduk tengah sini. Jadi siapa duduk tengah sebenarnya, kita mempunyai peluang besar untuk meraih income yang bagus. Ini bagaimana anda akan dibayar? Melalui 8-point system. Okey, macam mana nak explain benda ni? Setiap mesin yang terjual, Enagic, the company, akan memperuntukkan certain amounts, some portion, kepada mereka-mereka yang tolong promote produk dia. Okay. Altogether dibagikan kepada 8 poin. Setiap satu poin tu bergantung kepada jenis mesin yang dijual, berharga di antara 1,000 sampai 1,250. Jadi maknanya kalau kita masih lagi baru, kita jual satu mesin, kita dapat sekeping lah, slice. Kalau kita jual mesin kedua, sekeping lagi, mana satu A, satu slice. Kalau 1,000 lah ataupun 1,250. Tapi as kita punya number of machine sold tu meningkat, katakan sampai 100, dan kita akan dapat 6 keping cek ataupun 6 potongan. Kalau setiap satu tu bernilai 1,000, maknanya 6,000 kita dapat. So that's how we are going to get paid. Ini lebih detail lagi. Ini contoh dia untuk anda tengok tu mesin K8 yang setiap satu bernilai 1,250. As the number of machine sold dalam group kita, sama ada kita jual personally secara individu ataupun kita secara group, tapi kita punya kenaikan pangkat tu, dikira secara group total. Bila group sale kita, jumlah mesin yang terjual, jumlah unit terjual dalam grup kita sampai 100, mesin ke 101 kita sudah jadi 6A, ataupun setiap mesin terjual tu kita boleh dapat 6 poin. Jadi kalau kita jual sendiri kita dapat 750. 7,500. So ini secara ringkas saja, sepintas lalu. Jadi okey, ini apa yang berlaku. Bila jumlah mesin terkumpul yang terjual sudah mencapai 20 unit, pendapatan kita pada ketika itu ranging di antara 40 ke 50,000. Berapa lama kita nak sampai 4A ni? Terpulang. Ada orang buat 3 bulan, ada orang buat 6 bulan, ada orang buat setahun. Kalau setahun 50,000 extra income, okey tak? Saya nak tanya. Ada orang lagi tak dalam ni? Saya tak nampak. Oh, ada lagi. Okay. Kalau katakan kita naik 4A dalam masa setahun dan income 50,000. Okey tak 50,000 setahun? Sampingan. Tanpa mengganggu apa yang kita buat. Okey, yes. Sudah tentu okey. Kenapa kita streskan 4A ni? Kerana 4A ni menurut statistik Enagic, 85% daripada mereka yang sampai ke 4A ni, mencapai 4A ni akan pergi ke 6A dan seterusnya. Okey, bila kita jadi 6A, maknanya dari 100 unit terkumpul, pendapatan pada ketika itu terkumpul lebih kurang 200 suku juta sampai 300,000. Okey tak? Di Malaysia ni lebih kurang 600 orang sudah mencapai level ni dan ke atas. Jadi macam mana kita nak mendapatkan pendapatan 300,000, 250 ke 300,000? Siapa yang terlibat dengan restoran boleh try ni. Invest, siapa berani invest 500,000 dengan sejuta? Nak try buka restoran, buka kafe. Bolehkah kita dapat dalam masa 6 ke setahun pulangan dia? Payah. Apa yang berlaku sekarang, banyak restoran, banyak kafe tutup.
Nobody dare to go into that business. Ataupun kita seorang employee, of course lah, kalau kita seorang CEO, kita boleh dapat gaji average CEO di Malaysia ni lebih kurang 300,000 setahun. Ya, boleh dapat kalau anda jadi CEO atau director. Tapi kalau anda seorang eksekutif saja, gaji 6,000, it take you 5 years to earn the 300,000. Tapi dalam kalangan bisnes, bila anda jadi 6A, 6A ni ada orang buat dalam 3 hari pun ada. Ada orang buat dalam 18 hari pun ada. Average roughly buat 3 tahun. 2 ke 3 tahun. 2 ke 3 tahun dapat 300,000. Okey tak? Yes, sangat okey. So ini potensi yang anda boleh dapat daripada kalangan bisnes ni. Dia tidak berhenti setakat itu. Dia ada banyak lagi. Anda boleh tengok ni ada 10 lagi bonuses. Pening kepala, banyak sangat bonus. Kita ada sesi khas untuk ni, nak terangkan apa itu benda-benda ni. Yesterday, semalam kita terangkan benda ni. Jadi check kita punya schedule. Kita from time to time kita akan explain lagi bendanya, apa bonuses yang anda akan dapat. Banyak, itu pun pening kepala. Okay, passive income. Okay, sekarang ni jalan menuju untuk mendapatkan passive income. Bila anda 6A2, maknanya ada 2 orang yang dalam grup sudah jadi 6A, kanan dan kiri. Kita sudah mula dapat, kita namakan ni passive income. Walaupun kita tak buat sale, bila ada orang buat sale di bawah tu, kita dapat juga. Ini title bonus, starter insentif nama dia. Bila anda mencapai 6A dapat 3, ni semua USD 6A 3,000, 6A2 6,000, kemudian 12,500, kemudian 20,000, kemudian 50,000, kemudian 100,000, kemudian 200,000. Our level sekarang ni, saya dengan isteri, kita sudah mencapai dash 4, sudah merasa 50,000 USD tu. Ini one off sekali, hadiah. Tahniah kerana mencapai title ni, so ini 50,000 USD for you. Ini career path anda, apa yang kita boleh capai. Sampai setakat ni, yang paling tinggi ialah dash 6. 6A2 dash 6. Kita sedang menunggu-nunggu siapa orang pertama akan sampai ke dash 3. Okey, apa anda, macam mana nak dapatkan passive income 5,000 sebulan? Kalau kita ada rumah yang boleh disewakan 5,000, rumah yang dah tak perlu dibayar monthly, tak perlu bayar bank lagi, rumah tu dah fully paid, kita boleh dapat 5,000 sebulan sewa. Yes, itu passive income. Ataupun kita ada duit lebih, duit terpijak 2 juta hari tu, letak dalam FD. Saya tak tahu FD apa yang boleh bagi 5,000. Ini lebih kurang 3%, 3% setahun. Dapatlah 5,000 sebulan. Tapi kena letak 2 juta lah. Ataupun kalau kita ada 5,000 sebulan, passive income, apa kita boleh buat? Siapa yang minat property, of course like kami, kita punya asal usul daripada property. Beli property. Harga dia dalam 600,000, bayaran bulanan lebih kurang 250,000, 2,500 sebulan. Ataupun balance tu kita boleh beli kereta. Siapa yang minat kereta boleh dah beli kereta. 2,000 sebulan, 2,500 sebulan. Ataupun kalau tak tahu nak buat apa, pergilah shopping. Payah sangat tanya, nanti dapat dia banyak duit, passive income 5,000, masa nak buat apa? Pergilah shopping, pergi sedekah. Ustaz ada video tu perlu pertolongan, banyak dia buat banyak kerja-kerja amal dia perlukan, bagi kat dia, tak apa. So don't worry. Tapi kita tidak bercakap RM5,000, kita bercakap tentang 5,000 USD sebulan. Di Malaysia ni sudah ramai, sudah ada beberapa orang yang mencapai tahap ni. 5,000 USD sebulan banyak tau. Tak habis makan. Modalnya berapa? Serendah RM375 sebulan. Kita boleh dapat pendapatan sebanyak itu. Amazing. So, macam mana kita nak start?
very easy. Bawa kawan-kawan kemari ke program seperti ini, dan kita boleh bantu mereka untuk start the business. Sekarang ni semua sangat mudah, buat di rumah saja, tak perlu kita pergi office pun. How to start getting healthy? Yes, pasang mesin, minum, masak, gunakan semua sekali dan makan healthy. Ini cara paling mudah untuk kita mendapat kesihatan, maintain kesihatan kita. Of course, program pada malam ini dibawakan oleh Top Performance Group. Kita punya cawangan di seluruh negara, di mana-mana saja. InsyaAllah ada kita punya tim di sana yang boleh membantu anda untuk terlibat dalam bisnes ni, untuk memulakan bisnes ni, ataupun anda apa saja yang diperlukan, kita ada tim kita di sana. Kita juga adalah premier training provider. Kita bagi training sama ada dalam fizikal seperti ini kalau keadaan mengizinkan, tapi dalam keadaan sekarang ni kita banyak beroperasi melalui Zoom di online saja. Ini adalah Mr. Hironori Oshiro, founder Energic. Walaupun umur dia sudah 80 tahun sekarang ni, kalau anda jumpa dia masih lagi segar bugar, rambut masih hitam, nasihat. Dia kata apa? Kita adalah lebih baik daripada apa yang berlaku kepada kita, kerana kita adalah captain, master kepada kapal kita. Kita yang bertanggungjawab menentukan hala tuju dan masa depan, masa depan kita. Ini satu lagi kata Billion, kalau seorang tu offer anda amazing opportunity dan anda tidak pasti sama ada boleh melakukannya ataupun tidak, cakap yes dulu, kemudian belajar. So simple saja dia punya nasihat dia kan. Sebab tu dia jadi billionaire. Orang simple. Dia sentiasa open kepada opportunity, kepada peluang. Jadi terpulang kepada anda sama ada nak stay kepada old life ataupun berpindah kepada new life. Kerana ini zaman kita, zaman berubah. Kita tidak boleh lagi stay kepada cara lama. Kita kena berpindah kepada cara yang baru. Okay guys, itu saja presentation saya pada malam ini. Saya harap anda sudah dapat sesuatu, belajar sesuatu daripada presentation kita pada malam ini. Kita ada banyak sesi. Banyak duit habis. Why not? Yeah, absolutely. Sekarang ni the best thing, the smartest thing to do ialah kita minum kangen water banyak, kita makan ukon, kita sihat, kita ajak orang lain minum kangen water, ajak orang lain makan ukon, dia pun dapat sihat, kita pun dapat sedikit imbuhan. That's the best business to do sekarang ni. Okay guys, saya serahkan kepada Masa Speaker. Alright guys, masa pun telah menunjukkan pukul 10.35 malam. Masa untuk tidur.